Salam sejahtera semua. Kami dari kumpulan 24 bagi khusus STQM 1223 Algebra Linear. Video ini merupakan perbentangan kami tentang soalan yang diberi dalam latihan 7 hingga latihan 11. Sebelum kami memulakan perbentangan kami, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu Hong Sing Yu yang akan membentangkan latihan 7, Siti Nur Hidayah yang akan membentangkan latihan 8, Megus yang akan membentangkan latihan 9, Nurul Ainur Syafiqah yang akan membentangkan latihan 10, dan Nurul Syahidah yang akan membentangkan latihan 11. Soalan yang diberi dalam latihan 7 ialah soalan 3A, yaitu daripada link YouTube yang diberi. Tontonkan video tersebut dan terangkan cara alternatif untuk mengira nilai eigen bagi matriks 2/2. Berikan rumus dan huraikan maksud setiap pemboleh ubah dalam rumus alternatif tersebut. Secara general, kami andaikan matriks 2/2 ialah ABCD. Untuk mendapatkan nilai eigen dengan cara alternatif, terdapat 3 perkara yang perlu diketahui, iaitu yang pertama, 1/2 trace ABCD sama dengan A tambah D bahagi dengan 2, iaitu ia adalah nilai min untuk A tambah D. Ia juga adalah nilai min untuk lambda 1 tambah lambda 2, ia ditandai dengan M. Dekat sini, TR adalah tanda untuk trace atau dalam bahasa Melayu dikenali sebagai surehan yang ditakrifkan sebagai hasil tambah semua pemasukan penjuru utama matriks. Yang kedua ialah penentu ABCD dengan menggunakan formula AD tolak BC. Ia juga adalah hasil pendaraban bagi lambda 1 dan lambda 2. Daripada 1 dan 2 diberi rumus alternatif, iaitu untuk sebarang nilai min M dan pendaraban P, jarak kuasa 2 D kuasa 2 adalah sentiasa sama dengan D kuasa 2 sama dengan M kuasa 2 tolak P, iaitu D sama dengan tanpa tolak square root M kuasa 2 tolak P. Oleh itu, apabila terdapat dua nombor yang mempunyai nilai min M dan pendaraban P, ia boleh ditulis sebagai lambda 1 lambda 2 sama dengan M tambah tolak square root M kuasa 2 tolak P. Daripada 1 dan 2 diberi rumus alternatif, iaitu lambda 1 lambda 2 sama dengan M tambah tolak square root M kuasa 2 tolak P, di mana M adalah min dan P adalah penentu bagi matriks tersebut. Untuk melihat penggunaan cara alternatif ini dengan lebih jelas, kami telah menyediakan satu contoh, iaitu diberi matriks A sama dengan 3, 1, 4, 1, carikan nilai eigen bagi matriks tersebut. Dengan cara alternatif, yaitu yang pertama, 1/2 trace 3, 1, 4, 1, dan kita mendapat 2, dan kita tandakan 2 ini sebagai nilai M, dan yang kedua, penentu bagi matriks A, yaitu kita mendapat negatif 1. Kita tandakan negatif 1 ini sebagai nilai P. Kita masukkan nilai M dan nilai P ke dalam rumus alternatif, yaitu lambda 1 lambda 2 sama dengan M tambah tolak square root M kuasa 2 tolak P. Dan kita mendapat lambda 1 dan lambda 2 sama dengan 2 tambah tolak square root 5. Yaitu nilai eigen untuk matriks A 3, 1, 4, 1 ialah lambda 1 sama dengan 2 tambah square root 5 dan lambda 2 sama dengan 2 tolak square root 5. Kalau kita mengira dengan cara yang diajar dalam kelas, yaitu dengan menggunakan formula matriks A tolak lambda matriks identity, kita akan mendapat 3 tolak lambda, 1, 4, dan 1 tolak lambda. Dan kita mencari penentu untuk matriks tersebut, yaitu A, matriks A tolak lambda matriks identity, kita akan mendapat lambda kuasa 2 tolak 4 lambda tolak 1. Lepas tu kita menggunakan formula negatif B tanpa tolak square root B kuasa 2 tolak 4 AC bahagi dengan 2A, kita akan mendapat 2 tambah tolak square root 5. Iaitu nilai eigen untuk matriks ini adalah lambda 1 sama dengan 2 tambah square root 5 dan lambda 2 sama dengan 2 tolak square root 5. Oleh kerana jawapannya adalah sama dengan menggunakan cara alternatif, kita dapat mengkonklusikan bahawa cara alternatif ini adalah cara yang lebih cepat dan senang untuk mendapatkan nilai eigen bagi matriks 2/2. Soalan latihan 8, soalan ini adalah buktikan teorem 4.4 bagi N sama dengan 3. Teorem 44 adalah jika A matriks N dalam N, maka yang berikut setara: A terperpenjurukan, B, A mempunyai N vektor eigen yang tak bersandar linear.
Okey, untuk pembuktian adalah untuk membuktikan teorem 4.4 ni kita perlu membuktikan dua perkara, iaitu A implikasi kepada B dan B implikasi kepada A. So yang pertama kita akan buktikan yang pertamalah. Okey, yang pertama adalah A implikasi kepada B diberi N sama dengan 3. Andai kata A tanpa penjurukan, maka wujud satu matriks boleh songsang P sehingga kan P songsang darab A darab P sama dengan D, iaitu suatu matriks berpenjuru. Perhatikan bahawa matriks P songsang darab A darab P adalah sama dengan D, yang setara dengan A darab AP sama dengan PD, dan jika N sama dengan 3. Jadi AP sama dengan A P1 iaitu laju 1, A P2 A P3 iaitu sama dengan PD, iaitu matriks 3 darab 3, matriks 3 darab 3 iaitu ini matriks P, yang ni matriks D. Okay, yang seterusnya adalah kita darabkan P dengan D ni, kita akan dapatlah lambda 1 P11, lambda 2 P12 dan sampailah lambda 3 P33. So kita ringkaskan seperti ini, iaitu lambda 1 P1, lambda 2 P2, lambda 3 P3. P1, P2, P3 ni adalah ringkasan untuk laju 1, P2 adalah ringkasan untuk laju 2 dan P3 adalah ringkasan untuk laju P3 lah. So oleh kerana AP sama dengan PD, maka kita ringkaskan bahawa AP ni adalah sama dengan PD. So kita samakan, iaitu maka AP1 sama dengan lambda 1 P1, AP2 sama dengan lambda 2 P2, AP3 sama dengan lambda 3 P3. So oleh kerana A terpenjurukan, maka P boleh songsang dan tiada vektor laju sifar, iaitu Pi tidak sama dengan kosong. I iaitu 1, 2 sehinggalah N, dan semua vektor laju Pi tak bersandar linear. Tak bersandar linear maksudnya Pi ni tidak sama dengan kosong. Maka P1, P2 dan P3 adalah vektor eigen yang sepadan dengan nilai-nilai eigen, iaitu lambda 1, lambda 2 dan lambda 3 bagi matriks A. Maka A mempunyai 3 vektor eigen P1, P2 dan P3 yang tak bersandar linear. Seterusnya adalah kita nak buktikan kita bukti yang kedua, iaitu B implikasi A diberi bahawa N sama dengan 3. So andaikan mempunyai 3 vektor eigen, iaitu P1, P2 dan P3 yang tak bersandar linear dan masing-masing sepadan dengan nilai eigen, iaitu lambda 1, lambda 2 dan lambda 3. So kita kena susunkan vektor eigen ni sebagai vektor laju P. So P adalah P1, P2, P3. Ini adalah laju bagi setiap P1, P2 dan P3. So kita tukar kepada laju P, so kita akan jadi macam ni lah, P11, P12, 13 hinggalah P33. Maka AP A darab dengan yang P yang di atas ni, so kita darabkan ke dalam, so kita akan jadi macam ni. Disebabkan tadi adalah AP sama dengan PD, so yang ni adalah AP, yang bawah ni adalah PD. So disebabkan AP1 sama dengan lambda 1 P1, AP2 sama dengan lambda 2 P2 dan AP3 sama dengan lambda 3 P3, maka kita tukarkan jadi vektor 3 darab 3, matriks 3 darab 3, AP sama dengan lambda 1 P11, lambda 2 P12, lambda 3 P13 hingga lambda 3 P33. So kita perhatikan dekat sini, kita pecahkan jadi ini adalah bahagian A, iaitu matriks 3 darab 3 untuk bahagian untuk P. Lepas tu ini adalah D, iaitu lambda 1 0, 0, lambda 2 0, sifar lambda 3 iaitu sama dengan PD. So terbuktilah AP adalah sama dengan PD. Oleh kerana vektor-vektor laju P dia tak bersandar linear, iaitu dia tak sama dengan kosong, maka matriks P dia boleh songsang sehinggakan AP sama dengan PD setara dengan P songsang AP sama dengan D, maka matriks A terpenjurukan. So terbuktilah teorem 44 ni. Untuk latihan 9, Saya nak bentangkan soalan 2B dengan 2C. 2B, jika P dipetakan dari ruang vektor V ke W adalah penjemahan linear, maka persamaan ini sama dengan TU tambah 2TV tolak TW bagi unsur U, V, W dalam ruang vektor V. Soalan 2C, set inti T bukan subruang kepada ruang vektor V bagi penjemahan linear T dipetakan dari ruang vektor V ke W. Soalan 2B, jika T dipetakan dari ruang vektor V ke W,
adalah penjemahan linear, maka persamaan ini sama dengan TU tambah 2TV tolak TW bagi unsur U, V, W dalam ruang vektor V. Jadi kalau dikatakan penjemahan linear, maka ia mengekalkan penutupan terhadap penambahan dan pendarapan skala. Andaikan TU tambah 2V tolak W sama dengan TU tambah 2TV tolak TW bagi unsur U, V, W dalam vektor V. Perhatikan bahawa U tambah 2V tolak W sama dengan U tambah 2V tolak negatif 1 W. Maka T U tambah 2V tolak W sama dengan TU tambah 2V tolak negatif 1 W. Oleh kerana jika ia mengekatkan penutupan terhadap penambahan, maka boleh tulis sebagai TU tambah T2V tambah T negatif W. Boleh rujuk di atas juga. Dan jika ia mengekalkan penutupan terhadap pendarapan skala, jadi TU iaitu sama. Kita tukar yang ini 2TV tambah negatif 1, kita keluarkan TW. Jadi maka ia terbukti bahawa TU tambah 2V tolak W sama dengan TU tambah 2TV tolak TW adalah benar. Bagi soalan 2C, set entiti bukan subruang kepada ruang vektor V bagi penjemahan linear. T dipetakan dari ruang vektor V ke W. Jadi andaikan ini penjemahan linear, jika set entiti subruang kepada ruang vektor V, dia mesti menepati kedua-dua syarat iaitu enzim 1 dan enzim 2 bagi ruang vektor. Enzim 1 iaitu penutupan terhadap penambahan skala. Andaikan unsur V dalam entiti, maka TU sama dengan TV sama dengan sifar W. Jadi TU tambah V sama dengan TU tambah TV. Jadi ia dapat kosong W. Jadi maka U tambah V dalam entiti. Seterusnya enzim 2 iaitu penutupan terhadap pendarapan skala. Andaikan kesemua nilai K dalam nombor nyata, U dalam entiti, maka TU sama dengan sifat W. Jadi ia dapat sifat W kerana pendarapan K dengan TU, jadi TU sama dengan sifat W. Maka KU dalam entiti, maka terbuktilah set entiti dalam subruang kepada ruang vektor. Maka pernyataan set entiti bukan subruang kepada ruang vektor V bagi penjemahan T dipetakan dari ruang vektor V ke W adalah tidak benar. Bagi latihan 10, kami akan menjawab soalan 2A, 2C dan 2G seperti berikut. Untuk soalan 2A1, yang pertama kita dapatkan dulu matriks T dalam bentuk Tx sama dengan Ax. So, andaikan T x1 x2 sama dengan 01 10 x1 x2. So, kita akan dapat T x1 x2 sama dengan x2 x1. 2A2, kita dapatkan matriks penjamaan T asas BVQ dengan T10 sama dengan 01 dan T01 sama dengan 10. Dapatkan nilai A, B, C, D. Akhirnya dapat T asas BVQ sama dengan 01, negatif 1, 0. Yang ketiga, dapatkan matriks penjamaan T asas QBV sama macam yang nombor 2 tadi. So, kita dapatkan T10 dan T0 negatif 1. 10, 0 negatif 1 ni dapat daripada Q. Lepas tu, sama dengan tu, kita follow juga yang atas sebab Tx1, x2 sama dengan x2, x1. So, dapatkan nilai A, B, C, D. Dapatlah T asas QBV sama dengan 0, negatif 1, 1, 0. Yang keempat pun dapatkan matriks penyamaan TQQ. Kita cari T10 sama dengan 01, dapatkan AB.
dan T kosong negatif 1 sama dengan negatif 1 kosong. Cari nilai C dan D. So kita dapat T asas Q sama dengan kosong, negatif 1, negatif 1, kosong. Untuk 2C pun sama macam 2A tadi. Yang pertama dapatkan TX dalam bentuk TX sama dengan AX. So akan dapat TX1 X2 sama dengan X1 tambah X2 X1 lepas didarab dengan matriks A. 2A2 pula dapatkan matriks penjelmaan T asas BVQ. Sama juga T10 sama dengan 11 dan T01 sama dengan 10. Dapatkan A, B, C, D. So hasil dia dapat T, B, V, Q sama dengan 1101. Yang ketiga dan keempat pun sama. Cari T11, cari T0-1 untuk yang nombor 3. Dapatkan A, B, C, D. Hasil dia T, Q, B, D sama dengan 2, -1, 1, 0. Yang keempat dapatkan matriks penjelmaan T asas Q. Kita cari T11, dapat 2, 1. So cari AB. Lepas tu T0, -1 dapat -1, 0. Kita cari CD. Lepas tu akhir dia akan dapat T asas Q sama dengan 2, -1, 1, -1. Untuk 2G pula yang lainnya, cuma kita kena cari nilai matriks A tu, iaitu dapat 1, 0, 1, 1. Lepas tu step dia sama dengan 2A dengan 2C tadi, iaitu dapatkan TX sama dengan AX. So dapat TX1 X2 sama dengan X1 tambah X2. Kedua, dapatkan matriks penjelmaan T asas BVQ. T10 sama dengan 11, T01 sama dengan 01. Dapatkan A, B, C, D. Dapat T asas BVQ sama dengan 10, 0, -1. Yang ketiga, dapatkan matriks penjelmaan T asas QBV. T11 sama dengan 12. Dapatkan AB. T0, -1 sama dengan 0, -1. Dapatkan CD. Oleh itu, T asas QBV sama dengan 1, 0, 2, -1. Dan yang keempat, dapatkan matriks penjelmaan T asas Q. T11 sama dengan 12. Dapatkan AB. T0, -1 sama dengan 0, -1. Dapatkan CD. Oleh itu, T asas Q sama dengan 1, 0, -1, 1. Untuk membandingkan dapatan 2G dan 2A dan 2C, kami bandingkan 2, 3 dan 4. S sama dengan 1110 dan T0110. 2 T bulat S asas BV Q sama dengan T asas Q S asas BV Q. So akan darabkan matriks. Hasil dia 0, -1, -1. Tapi 2G hasil dia 1, 0, 0, -1. So tak sama dengan 2G. Yang ketiga, T gubah S asas QBV sama dengan TQ BV S asas Q. Kita dapatkan hasil dia -1, 1, 2, -1. Tak sama juga dengan 102 -1, iaitu hasil dapatan 2G. Dan yang keempat, T bulat S asas Q sama dengan asas BV Q S asas Q BV. Hasil dia akan dapat 1, 0, -2, 1. Tak sama dengan 1, 0, -1, 1 daripada 2G. So, walaupun matriks PRY2G adalah hasil darab matriks PRY2A dan matriks PRY2C, tapi T asas BVQ, T asas QBV dan T asas Q untuk 2G bukan merupakan hasil darab kedua-dua matriks penjelmaan 2A dan 2C. Dan ini kerana 2A dan 2C mempunyai asas yang berlainan dan ia menyumbang kepada dapatan yang berlainan. Untuk tentusahkan teorem 5.7, teorem 5.7 ni dia kata andaikan S dan T penjelmaan linear. Jika BU, BV dan BW masing-masing asas bagi U, V dan W, maka T gubah S asas BU, BW sama dengan
T asas B V BW darab asas BU BV. So untuk tentusahkan dia, kita tentusahkan secara kontrapositif. Andaikan BU BW bukan asas bagi U dan W. Diberi BU sama dengan BW sama dengan Q. BV merupakan asas bagi V, iaitu BV. Daripada soalan 2A, 2C dan 2G, kita andaikan T sama dengan 0110 dan S1110, yang mana T X1 X2 sama dengan X2 X1 dan X1 X2 sama dengan X1 tambah X2 X1. So untuk T gubah S asas Q dan gubah S dalam elemen R2 dengan asas Q sama dengan 1101, BV sama dengan 1001. Daripada 2A2 kita dapati bahawa T asas BVQ sama dengan 01-10. Dan daripada 2C3 kita dapati bahawa SQBV sama dengan 2-1-10. So T gubah S asas Q sama dengan T asas BVQ darab S asas QBV. So kita akan dapat 10-2-1. Oleh kerana daripada soalan 2G kita dapat jawapan TQQ sama dengan 10-1-1. Boleh disimpulkan bahawa jika BU, BV dan BW masing-masing bukan asas bagi U, V dan W, maka T gubah S asas BU, BV tak sama dengan T asas BV, BW darab S asas BU, BV. So sebab dia kita kontrapositif, so teorem 5.7 ni adalah benar. Untuk latihan 11, Soalan 1 adalah seperti berikut, yang di mana perlu memenuhi soalan di 1C, iaitu hasil darab terkedalam UV dipetakan dari ruang matrik 2/2 kepada R dengan fungsi UV sama dengan surihan UT darab V dan diberi vektor A sama A iaitu 1, 2, 1, 1 dan vektor B sama dengan matrik D iaitu negatif 1, 0, 1, 2. Untuk soalan 1, tunjukkan bahawa hasil terkedalam UV dari ruang vektor V kepada R adalah hasil darab terkedalam bagi ruang vektor V dan memenuhi fungsi UV sama dengan surihan UT darab V. So, untuk membuktikan bahawa fungsi tersebut hasil darab terkedalam, ia perlu memenuhi 4 aksiom iaitu simetri, sifat penambahan, kehomogenan dan sifat positif. So first kita akan tengok pada sifat simetri dulu. So surihan UT darab V diberi U11 V11 tambah U12 darab V12 tambah U21 darab V21 tambah U22 darab V22. Kat sini surihan UT darab V adalah simetri dengan surihan VT darab U. So kat sini kita dapat simpulkan bahawa hasil terkedalam UV sama dengan hasil terkedalam VU adalah simetri. Untuk sifat penambahan pula, hasil keterdalam U tambah V W sama dengan surihan bagi WT kurungan U tambah V. So kat sini WT tu kita kembangkan, iaitu darabkan di dalam U tambah V, mendapat surihan WT darab U tambah WT darab V. So kat sini kita boleh pecahkan dia menjadi surihan WT darab U tambah surihan WT darab V. So kat sini kita dapat bahawa hasil terkedalam bagi UW tambah hasil terkedalam VW adalah sifat penambahan. Bagi sifat kehomogenan pula, hasil darab terkedalam KUV adalah sama dengan surihan bagi VT
K darab U. So kat sini kita boleh kita faktorkan K tu, so menjadi K darab dengan suruhan V K darab U. So kat sini dia menjadi K hasil darab ke dalam UV. Sebagai sifat positif pula, sifat positif ni untuk menentukan sama ada hasil ke dalam V darab V ni lebih besar daripada kosong. Maksudnya dia nilainya adalah positif. So kat sini kita mendapat bahawa suruhan V K darab V V11 tambah V12 V12 tambah V21 V21 tambah V22 V22 adalah lebih besar daripada kosong. Ataupun ia boleh jadi ia sama dengan kosong jika V11 sama dengan V12 sama dengan V21 sama dengan V22 adalah sifar. Bermaksud matrik bagi V tu adalah sifar. Oleh kerana UV fungsi V kepada R hasil terjadi dalam UV sama dengan UV suruhan U T darab V memenuhi keempat-empat aksiom, maka ia adalah hasil darab ke dalam HDT bagi ruang vektor V. Untuk soalan 2, dapatkan jarak D bagi AB serta norma A dan norma B. Untuk dapatkan jarak, kita buat matrik vektor A tolak dengan vektor A tolak dengan vektor B mendapat 2, 0, -1 dan darabkannya dan mendapat jarak adalah 3. Untuk cari norma pula, darabkan vektor A dan vektor A mendapat punca 7, dan untuk mencari norma B, darabkan vektor B dan vektor B mendapat punca 6. Untuk soalan 3, dapatkan vektor unit bagi A dan B. Daripada nombor 2 tadi, kita mendapat bahawa norma A adalah punca 7 dan norma B adalah punca 6. Maka vektor unit bagi A, kita gunakan formula A bahagi norma A. Kat situ kita dapat vektor A adalah punca 7. So vektor unit bagi A adalah 1/7 matrik A1211. Untuk vektor unit bagi B, kita gunakan formula B bahagi norma B. Di situ kita dapat vektor unit bagi B 1/6 begitu 1012. Untuk nombor 4 pula, tentukan sama ada A dan B berortogon dalam V. So kat sini kita buat hasil darab ke dalam di antara A dan B. Kita mendapati bahawa nilai dia adalah 2. So oleh kerana hasil ke dalam A V tak sama dengan kosong, maka ia tidak berortogon dalam V. Untuk soalan 5 pula, tentukan sama ada set asas piawai V berortogon dalam V menggunakan UV. So untuk set asas piawai V, kita mendapati seperti berikut. Dan kami andaikan bahawa vektor P 1000 dan vektor Q 0100, vektor R 0010 dan vektor S 0001. So kat sini kami darabkan di antara berikut, seperti kami hasil darab ke dalam di antara PQ kami mendapat 0, dan hasil darab ke dalam PR kami mendapat 0 juga, dan hasil darab ke dalam PS pun 0, dan hasil darab ke dalam kami juga mendapat 0, dan hasil darab ke dalam untuk QS pun kami mendapat 0, dan hasil darab ke dalam RS pun kami mendapat 0. So oleh kerana hasil darab ke dalam PQ sama dengan hasil darab ke dalam PR sama dengan hasil darab ke dalam PS dan sama juga dengan hasil darab ke dalam QR
satu dalam QS dan satu dalam RS adalah sama dengan kosong, maka set asas piawai V beroktagon dalam V. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.